Hai kawan-kawan, adakah Anda sudah bersedia? Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai falsafah dan perkembangan pendidikan Malaysia. Ini adalah senarai kandungan untuk pembentangan kami pada hari ini. Ini adalah senarai ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang. Kami akan memulakan pembentangan kami dengan memperkenalkan apa itu falsafah pendidikan kebangsaan atau lebih dikenali sebagai FPK. Falsafah pendidikan kebangsaan ataupun lebih dikenali sebagai FPK, sebenarnya pendidikan Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Selain itu, usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan juga negara. Seterusnya, kita akan belajar beberapa cabang dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Secara umumnya, kita ada 4 cabang yang utama yang telah kami senaraikan di sini seperti Anda boleh lihat. Yang pertama adalah cabang metafizik, yang kedua adalah cabang epistemologi, yang ketiga adalah cabang aksiologi, dan yang terakhir adalah cabang logik. Jadi kita akan go through one by one. Okay, metafizik. Metafizik ini adalah berasal daripada nama tajuk metafizik yang bermaksud selepas fizik dalam karya Aristotle iaitu prinsip pertama. Metafizik ini adalah cabang falsafah yang berkaitan dengan kajian sifat dan juga asal-usul mengenai realiti mutlak. Perlu kita ketahui bahawa metafizik ialah perkara yang keluar dari fizik. Epistemologi ialah cabang falsafah yang mengkaji berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ini menyoalkan perkara seperti apa itu ilmu, bagaimana kita memperoleh ilmu, dan apakah perkaitan ilmu dengan pembelajaran. Yang seterusnya adalah aksiologi. Aksiologi ini sebenarnya merujuk kepada nilai, membawa maksud nilai. Aksiologi terdiri daripada 2 elemen yang penting iaitu etika dan juga estetika. Etika adalah kelakuan ataupun adat resam, manakala estetika adalah kecantikan dan seni. Etika ini mengkaji perkara seperti nilai-nilai moral, prinsip moral, dan tingkah laku. Contohnya, tata laku manusia dan perlakuan. Tidak kiralah ianya perlakuan yang baik ataupun tidak baik. Manakala estetika adalah merupakan nilai keindahan dan kecantikan. Apabila etika dan estetika ini digabungkan, maka wujudlah keharmonian. Sebagai contoh, panorama yang indah dan cantik dan mendengar lagu yang merdu. Seterusnya, dalam cabang logik membincangkan tentang persoalan untuk membuat keputusan yang diambil secara tepat dan berkesan. Ianya terdiri daripada 2 jenis logik. Yang pertama, logik induktif yang bermaksud mula dengan sifat khusus dan berakhir dengan sifat umum, manakala logik didaktif bermula dengan sifat umum dan berakhir dengan pernyataan khusus. Subtopik yang seterusnya adalah tokoh dan konsep falsafah pendidikan barat. Falsafah pendidikan barat menyifatkan manusia itu bersifat sejagat. Falsafah pendidikan barat merupakan sebuah falsafah yang praktikal dan pragmatik. Ianya bertumpu kepada perkara asas dan yang paling penting, falsafah pendidikan barat terbahagi kepada 2 mazhab, iaitu mazhab moden dan juga mazhab tradisional.
Falsafah Barat diteliti dengan lebih lanjut melalui dua mazhab yang berbeza, iaitu yang pertama adalah mazhab tradisional dan yang kedua adalah mazhab moden. Okey, untuk mazhab tradisional ini adalah 4 elemen yang paling penting untuk kita mempelajari falsafah Barat. Yang pertama idealism, yang kedua realism, yang ketiga essentialism dan yang terakhir perennialism. Manakala bagi mazhab moden juga ada 4 elemen yang penting untuk kita faham, iaitu yang pertama perennialism, yang kedua progressivism, yang ketiga reconstructionism dan yang keempat adalah essentialism. Jadi kita akan bahas dulu bahagian untuk falsafah Barat untuk mazhab tradisional. Bagi falsafah yang pertama iaitu falsafah idealism. Okey, tokoh yang terkenal adalah Plato, Descartes, Kant dan juga Hegel. Mereka berfokus kepada akal, jiwa dan kerohanian. Semua tokoh berpendapat bahawa pengetahuan boleh diperoleh tanpa deria atau pengalaman, tetapi melalui celik akal dan intuitif. Seterusnya kita masih dalam mazhab tradisional. Okay, falsafah yang kedua adalah falsafah realism. Tokoh yang terkenal adalah Aristotle, Russell, Bacon, Locke. Okay, mereka berfokus kepada objek dan jirim iaitu sifat nyata ataupun maujud fizikal. Realism ini berfokus kepada pengetahuan adalah hasil interaksi manusia dengan alam sosial dan fizikal sekelilingnya. Selain itu, ianya juga mementingkan kewujudan fizikal untuk membuktikan sesuatu. Seterusnya, dalam mazhab tradisional ada falsafah perennialism. Di sini kita belajar kebenaran bersifat sejagat dan tidak berubah. Ilmu yang terkumpul sejak awal peradaban manusia haruslah dijadikan asas kepada pendidikan. Dan dalam falsafah perennialism ini juga kurikulum sama untuk semua murid dan berpusatkan kepada mata pelajaran. Dan seterusnya, falsafah essentialism bertujuan untuk menyampaikan garisan budaya dan sejarah yang terkumpul dan berkekalan buat sekian lama. Ilmu, kemahiran, nilai dan sikap penting untuk disampaikan kepada generasi muda serta guru yang lebih arif dalam bidangnya. Ini pula ialah 4 elemen penting dalam mazhab moden. Menurut falsafah eksistensialism, tokoh yang terkenal adalah tokoh Kierkegaard dan Jaspers. Ianya memfokuskan kebenaran dari pengalaman bebas. Setiap orang bebas untuk membuat pilihan bagi mencapai kesejahteraan diri. Menurut falsafah pragmatism pula, mereka bersepakat menyetujui bahawa alam semesta bersifat dinamik dan sentiasa berubah. Kebenaran dari pengalaman manusia memerlukan pengalaman untuk membuktikan kebenaran. Mereka menolak konsep metafizik iaitu konsep ketuhanan. Sebagai contoh, kehidupan selepas mati yang sukar untuk dibuktikan kesahiannya. Yang kedua adalah falsafah progressivism. Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kemudian manusia juga mempunyai potensi, minat dan bakat yang berbeza dan peranan pendidikan untuk mencorakkannya mengikut persekitaran dan masyarakat. Sebagai contoh, kita bagi contoh di sini adalah kurikulum sains sosial dan merentas disiplin, dan guru juga bertindak sebagai pembimbing dan pengurus, manakala murid bersifat aktif. Seterusnya, falsafah rekonstruksionisme. Ianya adalah pembentukan semula masyarakat yang bertujuan untuk menyedarkan murid tentang masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Okay, sebagai contoh, dalam kurikulum mengandungi masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku dalam masyarakat. Dan guru bertindak sebagai ejen perubahan dan juga pembimbing. Seterusnya kita akan mempelajari dengan lebih lanjut mengenai konsep pendidikan. Subtopik yang seterusnya adalah falsafah pendidikan Islam.
Falsafah pendidikan Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan Islam mempercayai bahawa apabila seseorang yang Islam faham akan Islam, membincangkan mengenai falsafah, tidak kira sama ada falsafah hidup ataupun falsafah pendidikan ataupun lain-lain elemen sekalipun, perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Subtopik yang seterusnya adalah perbezaan antara falsafah pendidikan Barat dan falsafah pendidikan Islam. Okey, ini melalui perbezaan berdasarkan orientasi ilmu. Okey, bagi falsafah Barat, mereka berfokus kepada sains dan sastra. Tumpuan juga kepada murid yang pencapaiannya rendah dan kurikulum ditentukan oleh guru, sekolah dan pusat. Manakala menurut falsafah Islam, ilmu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Insan yang seimbang intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dan orientasi ilmu adalah berdasarkan dua jenis ilmu iaitu ilmu nakli, wahyu dan juga ilmu akli, falsafah dan sains. Seterusnya, perbezaan melalui pembelajaran murid. Bagi falsafah Barat, mereka berfokuskan kepada pengetahuan dan maklumat. Mereka juga membuat rancangan pengajaran mengikut minat murid dan seterusnya fokus terhadap individu. Manakala menurut falsafah Islam, tumpuan kepada agama, akhlak dan manusiawi. Pembelajaran bersepadu iaitu melibatkan dunia dan akhirat dan seterusnya pembelajaran melalui pengalaman guru ataupun lebih dikenali sebagai murabbi. Sekarang perbezaan falsafah Barat dan falsafah Islam melalui pembelajaran guru. Okey, menurut falsafah Barat, pembelajaran guru adalah berorientasikan teks dan juga bilik darjah, jadual yang anjal dan masa yang fleksibel. Sekolah diwujudkan bagi memajukan masyarakat. Manakala menurut falsafah Islam, orientasi elektif iaitu pengetahuan murid dan masyarakat. Seterusnya bermatlamat untuk menjadikan pendidikan ini untuk mewujudkan insan yang sempurna. Corak pengajarannya daripada lahir sehinggalah ke 6 tahun diberikan didikan yang lembut. Kemudian daripada 7 hingga 15 tahun ibu bapa mulai memberikan didikan secara tegas. Dan 16 tahun ke atas, didikan yang diberikan adalah didikan berhemah. Dan yang terakhir adalah perbezaan falsafah Barat dan falsafah Islam dibezakan mengikut matlamat pendidikan. Menurut falsafah Barat, masyarakat yang baik dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan negara dan individu dan masyarakat yang berdaya saing dapat membawa perubahan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Manakala menurut perspektif falsafah Islam, matlamat pendidikan yang diberikan adalah untuk membentuk insan yang syumul iaitu insan yang sempurna, taat kepada Allah dan berhubung baik sesama makhluk serta mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat.
Sekian terima kasih daripada kami, Kumpulan 2.